Etika Su. Okay, bos sudah naik. Kau cerita sekarang. Rindu sangat dengan bos. Tapi cari, ada orang cari je. Tak ada. Okay. Ini masa korang lah nak tanya soalan dekat bos. Jangan tanya Silakan. soalan. Aku saja je naik nak buat kerja ni. Banyak kerja kita siap. Tanya sekarang mamu jawab. Aku tengok je. Tak betul aku bagi tahu. Salah. Tak ada. Bos dah ada. Macam mana Shopee boleh dapat macam tu banyak parcel? Kenapa dia orang tak beli masa promo? Tak tahulah. Dah potong lagi ni. Macam kenapa korang tak beli waktu promo? Ada promo tak beli, waktu tak promo berlambat-lambat parcel. Aduh. Aku ingat ini mamu dah boleh relax awal lah. Rupanya tak boleh juga. Kena habiskan. Mamu ke apa guru pula. Apa ni? Duit lebih bos. Dia masih day. Baru gaji kau dah? Baru gaji. Diorang ni macam tahu semua benda ni. Lagi guys, soalan. Geng jeng kencing duit orang tua. Guys, cepat guys. Siapa-siapa ada persoalan boleh tanya. Waktu promo tidak perlukan, waktu tak promo memerlukan. Jim baru masuk Betul. lah ni kira. Jim baru masuk lah. Dia mau masuk. Dah pukul 4, dia orang tak tidur lagi. Ya Allah ya Rabbi, kau ni dah kenapa? Tak lebih tanya lah, nampak muka bos dia berdebar. Ambil korang. Tolonglah, jangan ada orang masuk rasuk. Kita orang dah penat dah ni. Saya dah bos pun dah penat tu. Ini aku rasa 168 ni confirm separuh daripadanya jin. Banyak jin lah ni. Okay. Waalaikumsalam, hantu. Hantu pun ada. Ya, dan ini saya terasa sakit. Alhamdulillah. Robot lah mamu, bukan jin. Cik. Okey, soalan kalau pernah kena santau. Pala kena santau. Datang untuk basically kat sini satu lah. Kau kena santau ke sihir ke jin ke apa-apa mak nenek ke apa, air tawar dulu, kasut hitam, minyak bisa. Ini 3 basic jalan dulu. Okey. Dah macam balik ni bisa dia. Tak kak, dia bukan baru naik, dia akan turun, dia akan keluarkan semua bisa tu. Adik saya mimpi kena tanya ustaz. Adik saya mimpi ular hitam bertelur dan terpijak pecah. Esok dia gugur. Apa maksud dia ya? Dia ular hitam ni tak kisahlah dia pijak telur ke, dia pijak ular hitam ke, ular hitam pijak dia ke, ular hitam tu gigit telinga dia ke, ular hitam tu sebat dia ke apa. Ular hitam ni berkaitan dengan sihir. Okey, cuma dia hanya petunjuk je lah. Okey, itu petunjuk saja. So sepatutnya kalau dapat mimpi tu kerap kali sepatutnya perlu dapatkan rawatan. Check lah dapat rawatan. Terutama perempuan-perempuan yang sedang mengandung lah. Okay? Sedang mengandung. Waktu tu sihir kalau ada sihir orang nak serang ke apa memang aktif sebab dia nak dapatkan anak dalam kandungan. Dia ada cerita dia kan. Tapi disebabkan mata dah mengantuk ni takut tersalah cerita. Okay? Nantilah ada ni kita cerita. Kenapa yang dia orang nak sangat anak dalam kandungan ni. Okay? Ada orang mimpi lawan dengan bomo siam. Mimpi buat apa lah betul-betul tengok. Mimpi Kau tengok gaji dia orang besar-besar ni. Gila. Asal korang tak nak buat insurans ni? Tak. 1,800 gaji. Senang-senang je dapat. Insurans. Kalau pernah mimpi mengandung dan bersalin tak ada apa-apa, tak elok ke? Kalau mimpi mengandung dan bersalin. Tak
elok tu. Kalau kerap kali mimpi mengandung besar dia tak elok. Tak elok. Kurang elok lah, kurang elok. Kalau mimpi gugur. Mamu, harga minyak bisa berapa? Boleh buat urut tak? Boleh buat urut. Harga 500 ml RM100. Siapa nak urut? Oh, Ada orang tanya, kalau beli minyak bisa, Mamu boleh tolong urut kan? Boleh? mampus aku tak balik hari ni. Ha. Kalau mimpi gugur apa Ustaz? Mimpi gugur ni petanda tak baik lah. Kamu jangan fikir apa-apa. Petanda tu tak berapa elok. Tapi kena kerap kali. Kalau sekali mimpi tak ada apa. Kadang-kadang permainan perasaan. Tapi kalau benda tu kerap kali berlaku, biasanya dia petunjuk yang tak berapa elok. Okay? Betul. Selalunya kan macam Ustaz cakap, kalau kau mimpi sekali tu mungkin mainan mimpi. Kerana dia ada kekerapan mimpi yang buruk. Itu ada something. Macam Saya selalu pakai minyak 1000 bisa botol besar. Suami saya kena rasuk dan dia babi apa tu. Dan bodohkan saya. Panas. Kan? Dia mesti nak balas. Tapi kamu jangan takut. Bangsa jin ni kamu jangan takut. Tak ada jin nak terkam kamu ke cekik kamu tu, tak ada. Kan? Kamu jangan takut. Allah Ta'ala ada dengan kita. Menggelupu kan. Kalau ada jin dalam badan, minyak 1000 bisa ni kalau pakai, bukan kata 1000 bisa lah apa-apa yang kita keluarkan. Kalau pakai memang ada tidak balas lah. Memang akan ada tidak balas. Mimpi patuk ular hitam dekat tangan. Tengok tangan kamu. Lepas kamu mimpi patuk tu dalam masa seminggu, kamu tengok tangan yang dia patuk tu, kamu tengok tangan kamu jadi macam mana. Tangan kamu ni sakit tak, rasa menggeletar tak, rasa kebas-kebas tak. Kalau kata benda-benda tu ada, kemungkinan besar serangan tu dah kena kat kamu. Tengoklah, lepas mimpi tu tengok dia patuk kat mana. Okay, kalau dia patuk kat muka, tengok dekat muka kamu. Dalam masa seminggu tu macam mana muka kamu. Tiba-tiba berubah jadi macam saya ke, jadi macam Mamu ke. Perubahan tu dia drastik. So, something wrong lah. kalau mimpi menyusu bayi. Menyusu bayi ni dah banyak dah orang jawab bang kakak. Sekarang ni saya nak susukan siapa ni? Tapi sekarang sedih lagi belakang tengkuk pakai semua minyak besar tu. Okey, lagi soalan. Susukan Mamu. Saya faham. Susukkan. Dia pakai susuk bukan susukan. Susuk. Mimpi pakai susuk. Bukan susukan. Wah, semua cerita pasal mimpi je ni. Saya period dah lama tak datang. Pergi scan doktor cakap tak mengandung. Tapi perut macam orang mengandung. Macam mana ni? Minum air tawar dulu tengok apa jadi lepas minum. Sebelum dah tak? Kak, 3 perkara kak. Air tawar, minyak bisa, kasuri hitam. Amalkan dulu. Akak try tu dulu kak. Kalau akak rasa nak tahu gangguan ke tidak, saya ajak akak scan diri sendiri kak. Akak jangan terpengaruh dengan cerita perawat, jangan terpengaruh dengan cerita saya, jangan terpengaruh dengan cerita Mamu. Akak scan diri sendiri dengan apa yang kita telah keluarkan. Akak dapatkan air tawar, akak dapatkan minyak kasuri hitam, kasuri putih ataupun kasuri merah. 99 jin ataupun 44 ruqyah. Antara minyak-minyak yang kita keluarkan tu, wangi untuk wangian. Yang ketiga, dapatkan minyak 1000 bisa. 3 benda ni je akak pakai. Kalau kata dia makin slow, makin okey, dia tak perlu rawatan. Tapi kalau makin sakit, kena dapat rawatan. Paling senang lah nak detect. Mamu kalau guna minyak kasuri hitam, bila pakai jadi panas. Pakai sampai panas you tu clear. Okey, biarkan. Aura negatif tu. Sila. Okey, apa lagi? Laju pula. Kalau ada penyakit depression berpanjangan, ada gangguan ke Ustaz? Kak, banyak soalan macam ni. Jawapan saya satu je, jumpa doktor dulu. Kalau level-level depression, jumpa doktor dulu. Depression tu dia bukan gangguan sihir kak.
Depression tu kita terlampau memikir dan terbawa-bawa satu benda ataupun ilusinasi yang tinggi. Betul? Mimpi nenek tua kata nak hantar sihir. Aduh. Siapa nenek tu datang dalam mimpi tu sebut nama saya je lah. Dia datang je, Nika help me sekarang ni, aku tak boleh tidur pasal korang. Sebab sekarang ni pesakit semua dalam mimpi aku dah sekarang. Aku pun tak tahu lah pasal apa. Ada yang tak pernah jumpa, pertama kali jumpa pun, saya mimpi ustaz datang selamatkan saya. Haish, patutlah aku tak boleh tidur. Perawatan untuk tidur awal senang je. Tutup TikTok tidur. Aku ni kalau boleh tidur, daripada tadi aku dah tidur lah. Tapi itulah, tugas untuk negara ni, bila hujung bulan ni kan, nak settle, pusat rawatan ni semua dah settle, gaji dah settle. Lepas tu nak kena settle lah kolmen-kolmen dengan pekerja workshop apa semua. Kan? Oi, macam-macam. Lepas tu nak tengok pula siapa-siapa nak jual emas pula lagi, nak collect emas lagi. Lepas tu nak kena pergi kilang baju pula. Dah jadi apa kilang baju aku? Dah lama tak pergi. Kan? Macam-macam lah. Kau ingat senang nak jadi senang. Susah nak jadi senang ni. Tapi kita memerlukan kesenangan untuk meneruskan kehidupan. Benda tu penting. Kan? Kalau kau rasa cukup apa yang ada je, kalau kau rasa okey lah kan. Lama jam. Dalam mimpi nenek kita dah meninggal macam mana tapi dia tersenyum saja. Aduh. Macam mana nak jawab tu? Nenek dia senyum. Nenek dia mimpi nenek dia meninggal tapi dia tersenyum. Nenek dia hidup lagi tak? Tu dia tak cakap lagi. Kalau nenek awak hidup lagi, nanti pergi rumah nenek, cuba senyum balik kat dia. Senyum je kat dia. Settle mungkin. Tengok tidak balas dia apa. Ataupun awak jumpa dengan nenek awak, dia ni apa datang dalam mimpi senyum. Mungkin dia nak bagi harta ke apa nak tahu kan. Nenek dah meninggal lama. Kalau nenek dah meninggal lama, senyum tu nanti dapat mimpi seterusnya. Biasanya nenek kamu datang tiba-tiba nak bagi kamu barang, nak bagi emas ke apa, kamu cakap dalam mimpi, Nek, kalau nak bagi barang saya tak nak, Nek. Kalau saya nak, kalau kata nak bagi barang pun, nyatakan emas di bawah bantal saya. Betul. Dapat 50 kilo. Barulah kau dengan nenek sama-sama senyum. Betul. Kalau dia bagi kau emas dia tak ada nak buat apa kan. Kalau tiba-tiba ada orang masukkan duit dalam bank, pum. Tadi kau tahu tadi diorang share kau apa? Diorang share ada satu gelang alam bunian dihantar ke pajak gadai. Aku lihat salah datang tu. Gelang tu cantik lah. Ukiran dia cantik. Memang kita nampak ukiran tu macam something like Chinese style tau. Ukiran tu cantik kan. Lepas tu yang berada Mamat Kedeman ni pun buatlah VTT tu. Seorang kakak telah mengantar emas ke tempat saya, dikatakan emas ni daripada alam bunian. Jadi tukang Kedeman tu kata, jadi tak ada masalah ke kalau nak jual dengan saya? Tak, saya dah jamu bunian tersebut dengan pulut kuning. Aku tak tahu dia jamu macam mana. Aku tak tahu lah bunian makan pulut kuning. Okay. So ramailah yang komen, kodoh-kodoh benda ni wujud. Bang kakak, kalau kata bunian tu bagi kau emas, kau takkan hantar emas tu pergi pajak gadai tiap-tiap minggu. Bermodalkan pulut kuning, aku tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari aku hantar pulut kuning pun tak apa dengan bunian tu. Kalau betul, benda tu emas. Kepada orang yang tak tahu, mungkin dia diperbodohkan lah. Macam kami, macam saya kolektor gold. Emas tu ada banyak dekat Thailand. Kalau kau pergi Thailand, ukiran macam tu banyak je kat Thailand. Kan? Maybe itu salah satu publicity untuk kedai emas nak bagi cloud. Aku tak tahu lah. Tapi aku suka baca komen kat bawah tu, tahu tak? Yang tak pernah, alhamdulillah lah rezeki. Kau kena berbalik pada psikologi bang kakak. Psikologi dia, kalau kata banyak dah emas, tak adalah dia pergi hantar pajak gadai. Satu. Aduh. Kan? Lepas tu ada satu lagi VTT pasal emas ni pun kelakar juga. Nenek dia dah meninggal dunia. Kemudian nenek dia adalah tinggalkan gigi emas. Okay? Bila gigi emas tu ada ni, bawa jumpa perawat kata ada saka apa semualah kan. Lepas tu ada gangguan lah kat rumah dia. Kemudian dia pun pergi jual lah gigi emas tu dekat dekat kedai emas lah, dia gadaikan gigi emas tu.
Aku ingat kalau nenek dia bangun dia cekik, mati cucu dia. Cucu tak muda. Kan? Okay. Dia jadi kalau kata berkaitan dengan saka, baguslah dia pergi daripada dia bagi kat perawat tu pergi jahanam. Kalau berkaitan dengan saka ni, sebenarnya kalau ikutkan, bukan kamu jual gigi emas tu boleh terus settle masalah. Tak juga. Buat pemutusan betul-betul dan barang itu perlu masa buat pemutusan tu. Kalau perawat pergi jual, tiba-tiba saka tu masih ada, barang tu nak kena ada balik. Kalau barang tu tak ada, naas hidup kamu. Pasal tu selepas buat proses putus saka, dah buang saka ni, barang tersebut jangan jual dulu. Biar perawat tu pegang ataupun kamu pegang dulu lepas dia pasak semua. Biar perawat ataupun kamu pegang. Selepas 3 ke 6 bulan, kamu tengok dah memang tak ada gangguan, kamu nak jual-jual lah. Tetapi kalau kata kamu dengar cakap terus pergi jual, nanti kalau saka tu datang, benda tu nak kena ada. Saka ni, memang dia suka kamu bagi kat perawat terus ataupun pergi jual ke apa benda. Sebab bila dia punya barang apa tapak dia tu dah hilang, jadi dia boleh bertapa dengan berduduk dengan kamu selama-lamanya. Oh. Masa tu kena hati-hati benda tu kan. Adakah saka tu akan duduk dekat pajak gadai tu? Saka tak duduk kat pajak gadai. Dia tak ada kena-mena. Ada yang cakap Alhamdulillah dah tukar tuan. Mana ada tukar tuan? Tak tukar tuan. Sebab dia ikut aliran darah kan. Aliran darah. Aku kikik gelak kan. Aduh, macam-macam hal. Saya dulu kerap mimpi laki saya lama-lama tu dia disihir. Oh. Itu satu lagi VTT pun kelakar juga. Budak ni baru belajar perawatan agaknya. Lepas tu mana-mana yang baru belajar perawatan, korang janganlah sharekan ilmu yang korang tak pasti ataupun korang main agak-agak ataupun korang reka-reka je benda tu. Okay. Ilmu reka-reka ni efek dia banyak tau. Dia kalau kata kau betul belajar, betul-betul guru kau turun, mana kata kau bolehlah ngajar, bagi tahu dengan orang. Tapi kalau kamu baru belajar, lepas tu kamu pun tak pasti lagi dengan kaedah. Ni panggil kaedah lah. Okay, dia saya tengok VTT tu, kaedah menutup mata batin. Okay, dia suruh ambil satu surah ni, suruh tolak daripada bawah ni. Budak tu, bang yang buat VTT tu, mata batin ni bukan kat bawah sini bang. Ini bukan mata batin, ni tak cukup tidur bang. Okay, dia suruh ambil jari, baca satu ayat ni, tolak kat bawah. Ini tak ada kena-mengena. Kalau perawat tengok Habib bagai nak gila, orang gelak kan kau bang. Oh, kau dah keluar daripada pokok pisang, tiba-tiba kau tutup pula mata batin kat bawah ni. Aduh, kau janganlah malukan guru kau. Mana ada mata batin tu duduk kat bawah ni. Baca ayat ni, kemudian tolak sini sampai ke belakang kan. Lepas tu yang lain-lain semua kobil tu apa benda. Itu kaedah yang direka-reka. Mata batin terbuka. Ni bukan duduknya kat situ. Aduh, macam-macam hal lah kan. Main belasah aja kan. Kadang-kadang mereka-reka kaedah ni pun seram juga. Elok-elok tak terbuka mata batin kau buat atau buka tu mata batin kau baru kau tahu. Ada perawat bagi tahu saka tak boleh diputuskan, paling lama 5 tahun dia bagi tahu. Itu kurang bagi duit namanya. Mungkin kalau kamu kurang bagi duit, kamu kena renew lah. Lepas 5 tahun kena renew balik lah. Macam rotok insurance Dia after 5 years, if you pay some amount 10,000, maybe dia kena renew balik lah lepas 5 years. Okay. Tapi bagus juga idea tu, bagus kan? Bagus juga. Sakit apa ni? Kena sihir pengasih. Saya boleh bagi kamu sihat selama 2 tahun. Lepas tu kena review balik. Kena review balik lah. Aduh. Ada je bang yang boleh buat. Pemutusan saka ni ada je. Abang jangan dengar renew ni. Dia kalau putus saka tu putus-putus habis lah. Apa pula 10 tahun datang lagi. Okay. Tapi proses putus saka ni kalau perawat tu bantu pun kamu kena bantu diri kamu. Satu, kamu tak boleh buat pemujaan tu lagi. Kalau ada ahli keluarga kamu yang masih menyeru ataupun ada ahli keluarga kamu yang macam aduh susahnya aku, kalau ada keturunan aku kan bagus. Dengan perkataan itu saja pun boleh menghadirkan keturunan kamu tu tadi. So benda tu nak kena kosong. Pasal tu orang yang main saka ni, bila dia dah buat pemutusan, dia kena kosongkan diri dia. Apa-apa saja yang dilakukan ialah kerana Allah Ta'ala saja. Apa-apa rezeki dapat pun hanya Allah Ta'ala. Dia tak boleh bersandarkan lagi keturunan-keturunan ni. Kalau dia bersandarkan akan memunculkan. Itu yang kadang-kadang kenapa tak habis lagi ya? Kenapa tak habis? Dan kalau kata keturunan kau masih seru, kan? Jadi macam masalah kan? Keturunan duk seru-seru kan? Jadi dia akan jadi masalah. Lepas tu kalau buang saka ni pula, kamu bukannya seorang-seorang kamu je boleh kat situ. Kamu kena panggil semua adik-beradik kamu. Yang kita nak tahu siapa pemilik sebenar dia. Pasal tu konsep buang saka ni dia, proses dia tak semudah sihir. Kalau sihir, memang dah ditujukan pada kamu. Tapi kalau saka ni bukan. Saka ni
Bila seorang dah meninggal dunia, jadi dia turun-temurun ni habis. Dia sampai 7 keturunan dia akan kena. Okey, dia akan terpalit dengan keturunan seterusnya, keturunan seterusnya. Itu yang kadang-kadang payah nak selesai. Dan disebabkan saka yang tidak dimiliki ni lah, makanya kamu akan emosi. Kamu akan tekanan. Dia tekanan. Kadang itu yang kadang-kadang kamu dah tak dapat bezakan. Aku ni emosi ke ada gangguan? Aku ni apa satu kita buat satu benda, kita cipta satu tu benda supaya kamu cuba cek diri kamu. Kamu tak emosi, tiba-tiba kamu minum air tawar, kamu jadi lain. So, kenapa kamu jadi lain? Persoalannya kat situ lah. Kenapa kamu jadi lain? Kita nak cek jawapan dekat situ. Selama ni kamu bawa minyak wangi lain semua okey. Tiba-tiba kamu pakai minyak kasur hitam yang kami keluarkan, kamu jadi panas badan kamu. Takkan daripada minyak kasur hitam tiba-tiba badan kamu menggelupur panas. So, kena cari jawapan. Kenapa badan aku jadi panas? Kat situlah kena cari. Itulah punca dia. Cuma tak tahu lagi lah sebab kamu hanya detect ada tindak balas tapi tak tahu kenapa. Punca tu pasal apa kan? Nak cari punca lah. Punca tu pasal apa? So bila dapat punca tu barulah kita cari jalan penyelesaian dia. Okay? Jangan datang merawat dengan saya. Saya kalau merawat dengan saya akan pastikan jin tu balik tekanan jiwa. Bukan tekanan jiwa. Jin tu balik dia akan tekan kepala dia keluar. Allah, menyesal aku datang. Itu. Aku akan pastikan jin tu sampai tekanan jiwa. Okay? Apa lagi soalan? Macam mana nak putuskan ilmu pengasih? Yang tu kena berdepan agak. Awak tak boleh buat sendiri. Benda-benda melibatkan pemutusan ilmu ni apa semua. Kalau nak pun kena belajar ataupun awak jangan ambil kaedah-kaedah yang simple-simple. Saya banyak kali nasihat. Jangan ambil kaedah yang baca surah ni. Surah tu boleh dibaca tak? Tapi kalau kamu salah penggunaan, dia akan semakin teruk tau. Setiap ayat-ayat dalam bidang rawatan ni, dia ada ayat-ayat khusus yang boleh guna kes ni. Ayat ni khusus untuk kes ni. Ayat ni ayat bolak-balik. Ini kadang-kadang ayat ni digunakan untuk membolak-balikkan benda tu. Dia pergi pakai ayat tu untuk tutup mata batin. Berbolak-balik dengan dia pun jahanam. Okey, jangan main-main tau. Pasal tu saya banyak kali cakap, tengok cara dia merawat tu macam mana dulu. Tengok. Penting tau benda tu. Sebab saya mangsa sihir. Jadi pengalaman saya dirawat ni banyak tau. Bila kita dah belajar, kita tahu, aku kena kencing nak. Kita baru nampak tau benda-benda tu semua kan. Itu macam mamu tu mangsa sihir teruk juga sampai last kali dia kerja dengan aku. Okay? So dia pun banyak pengalaman juga. Kan? Itu bahaya dia. Kan? Dia pakai ayat Quran, betul ayat Quran. Tapi ada ayat-ayat yang contoh, kes busung ada ayat dia. Kes ni ada ayat dia. Kes ni ada. Tak adalah aku kongsikan semua dalam live sebab skema banyak. Okay? Pasal tu kita end live cukup sekadar. Okay, pergi mandi limau, lepas tu kita dah end live. Selepas tu, itu kita tak boleh kongsi lah rahsia tu sebab benda tu nanti ramai copy paste. Kan? Betul. Kalau copy paste dia betul-betul belajar dalam bidang rawatan saya okey, tapi yang banyak sekarang jadi ni scam. Dia buat scam benda tu kan. Itu yang jadi macam even ada sekarang ni pun orang boleh cakap kaedah dia samalah dengan Edika kan. Dia tak ada sama kakak. Selagi tak satu guru memang tak sama, melainkan copy paste tu sedang berlaku je. Kan? Saya kerap kali mak saya bersetubuh dengan orang lain. Apa tandanya? Pasal apa pula mak engkau yang mimpi pula? Biarlah mak engkau yang mimpi. Yang masalah kau sibuk nak mimpi mak engkau pula. Dah lah mak kau yang bersetubuh, kau pula yang mimpi kan. Okay? Other way around. Cuba tengoklah reaksi mak tu. Bila kamu dapat mimpi tu petunjuk. Okay? Mungkin ada yang tak baik. Mungkin akan berlaku pada ibu kamu. Mungkin ni mungkin. Okay? Cuba tengok reaksi mak. Kalau mak tu termenung je, cuba tanya dengan mak kenapa termenung mak? Nak bapak baru ke? Betul. Baru adik tolong carikan. Cuba tanyalah kadang-kadang. Mak tu kadang-kadang nak cakap tak sampai hati. Dia masuk dalam mimpi kau kan. Mungkin juga. Janganlah bila mak kau nak kahwin lain kau pula halang. Kau pun satu juga kan. Mak ayah kita ni, kalau kata pasangan mereka telah meninggal dunia contoh. Dia nak kahwin, bagi je lah. Itu. Nanti syurga nanti tahulah dia cari mana bini dia nak jumpa. Yang kau halang tu dah kenapa setan? Tak payah halang. Itulah kehidupan alam nyata yang tak seberapa kerat ni. Okay? Sakit pening dia ada lah orang nak picit-picit kepala dia ke apa. Bagikan. Okay, bagi je. Biarkan dia ni kan. Ni tak kau halang. Engkau halang lepas tu, nanti harta ni semua akan pergi dekat mak tiri. Apa masalah harta mak bapak engkau? Kau cari sendirilah. Apa yang sakit hati sangat kau?
Bapak kau punya harta, dia nak bagi dengan siapa? Dia punya pasal yang kau sibuk sangat sakit hati tu dah kenapa? Bukan harta tu kau punya. Kau pun kebetulan keluar beranak je daripada perut mak kau. Kalau tidak, kalau keluar daripada perut mamu, tak adalah kau tutup harta nikah kan. Kau kena je nasib je. Beranak je kau. Lepas tu dah dia baki dah sampai. Saya cakap macam ni sebab kes pasal harta pusaka ni dah teruk tau. Yang Betul? ni kat sini adik-beradik. Tapi saya tak nafikan perkara ni tau. Sebab saya pernah apa? Saya pernah merawat dengan perawat ilmu hitam. Saya pernah menyaksikan benda ni depan mata saya tau. Apa ni, adik ipar suruh buat adik ipar. Mana kata benda tu berlaku depan mata saya tau. Masa tu saya belum menjadi perawat lagi. So saya pun tengok lah, macam ni punya ni adik ipar suruh buat adik ipar bagi bunuh. Bukannya sikit-sikit tau, bagi bunuh terus tau. Okey, bila saya dah duduk dalam bidang, baru saya cakap, macam ni rupanya yang diorang buat-buat ni macam mana. Okay, saya pernah tengok mereka hantar santau melalui kaca depan mata saya. Jadi pasal tu saya ada pengalaman di mana cara dia orang hantar santau tu macam mana, cara apa nak bagi mati orang tu macam mana, kan? Pengalaman tu ada. Saya tengok depan mata, cakap macam ni sampai tak macam ni. Sedangkan itu bukan harta kamu, itu harta mak ayah kamu. Okey, cuma kadang-kadang ada anak-anak ni risau, kadang-kadang takut mak ayah dia kena pukau ataupun mak ayah dia kena apa? Kena ilmu penunduk dan sebagainya. Pasal tu kalau tanya dengan saya, nasihat saya, kalau kita orang Malaysia, sebaik-baiknya kita cari pasangan yang dalam Malaysia jugalah. Okey, kenapa saya cakap macam ni? Bersebab, okey, banyak yang negatif daripada positif. Sebab kebanyakan orang luar yang masuk dalam Malaysia ni dia tak kosong. Kebanyakan yang kita jumpa pun macam tu. Okey, so kalau macam contoh dia orang Malaysia, better cari dalam Malaysia lah. Orang Malaysia lebih mungkin lebih selamat lah. Taklah kata selamat 100%, tapi mungkin akan lebih selamat berbanding umur dia dah 70, tiba-tiba ada budak perempuan daripada negara seberang, umur 30 tahun nakkan dia. Ini yang kadang-kadang kita risau kan, kita risau. Kau cari umur 70 tahun dah tentu-tentu tak boleh naik. Apa yang boleh naik? Last kali dia pakai batang mok penyapu ke apa benda. Mana kata kita secara ilmiah hanya kita kena fikir juga. Takkan budak 30 tahun nak umur yang 70 tahun. Kan? Tapi yang 70 tahun ni dia akan rasa bangga. Dia akan rasa wah, aku dapat anak yang muda. Cuma kalau kau susah, tak ada makna je dia nak kau. Mampulah kau kan. Okey. Tapi zaman sekarang ni banyak juga zaman-zaman di mana wanita-wanita yang ingin dilindungi, dilindungi. Ada juga banyak juga kes macam tu. Jadi yelah, macam saya tak nafikan lah, nak cari pasangan sekarang ni bukan mudah. Memang bukan mudah. Kadang-kadang apa yang terjadi sebelum kahwin dengan selepas kahwin tu sangat berbeza lah. Betul, sangat berbeza. Kan? Okey, kena hati-hati lah kan, kena hati-hati. Okey, ada soalan CEO Kejam Zara. Ada perawat bagi tahu keturunan saya dari Raja Siam Patani Raja Hijau. Boleh percaya ke Ustaz? Macam mana Patani Raja Hijau badan besar macam tu? Mana ada perawat cakap kau macam tu? Kalau kata keturunan kau mak kau hijau ke apa benda, tak ada badan besar macam tu. Dia mesti cutting dia. Nalar ke? Mana ada macam tu? Kan? Dia bagi kau bayar agak-agak je. Tak ada macam tu, muka bercahaya je kan. Mana ada muka 24 jam macam nak tidur je. Itu bukan keturunan Patani. Aduh. Mimpi harimau jinak saka ke Ustaz? Apa dia? Mimpi harimau jinak, adakah itu saka? Boleh jadilah. Kalau kata kerap kali mimpi, kerap kali kita terasa nampak kelibat tu, boleh jadi ke arah tu lah. Boleh jadi ke arah tu. Aku tergelak di dalam hati. Macam mana perawat tu boleh scan keturunan Patani? Dia banyak makan ala kapak kot. Kadang-kadang nanti lama-lama dia jadi ilusinasi tau. Dia jadi macam, aku ada keturunan aku cantik. Tak boleh. Aduh. Tak boleh. Pening kepala ni. Aduh. Apa lagi? Jangan sampai kuih otak. Sekejap.
Macam-macam hal Apa ni. itu kunci apa itu kunci tulang sulbi? Ada perawat cakap sihir tak akan masuk kalau kunci tulang sulbi. Kalau macam tu kau suruh je perawat tu kunci semua tulang sulbi orang. Kan? Itu cakap je bang kakak. Ada orang-orang, ustaz-ustaz pun kena sihir. Rasulullah pun kena sihir. Apa benda lah. Itu semua Betul. taktik-taktik je. Tak semestinya sebenarnya. Dalam Islam, okay, dalam Islam ni, aku ajar kau satu kunci rahsia dia lah. Dalam Islam ni, kekuatan umat Islam sebenarnya terletak pada satu benda. Dia terletak pada doa. Pasal tu dalam Islam ni, keluar rumah ada doa, nak masuk bilik air ada doa, nak makan ada doa, nak mandi ada doa, nak semua benda di apa, ada doa di sini. Okay? Kekuatan Islam tu di situ. Kenapa ada doa? Di sebalik doa itu adalah tempat berlindung. Kita melindungi diri kita daripada doa tersebut. Tetapi orang Melayu kita, dia selalu terlepas dengan benda-benda macam ni. Okay? Pasal tu dalam Islam dia ada adab. Mana kata ada adab antara lelaki dan perempuan, cara pandangan lelaki dan perempuan, cara senyuman lelaki dan perempuan, cara wangi-wangian. Contoh suami kau bagi kau minyak wangi, wangi-wangi yang mahal. Bukan untuk kau dendangkan wangi-wangian itu kepada orang luar. Bila kau buat macam tu, orang akan tertarik. Sebab itu semua adalah benda-benda yang melibatkan tarikan, bau wangi. Padahal perempuan tu tak sebenggah pun. Tapi bauan tu dia membuatkan rasa lain. Contoh rasa lain. Lelaki tiba-tiba boleh mendatangkan kegairahan. Kebetulan lelaki yang jenis lelaki yang macam ni pula, kadang-kadang ilmu dia banyak. Kadang-kadang dia mencuba-cuba ilmu. Lepas tu apa benda pun kena bermula dengan doa. Nak naik kereta ada doa, semua ada doa. Sebab kita minta agar kita dilindungi daripada setan, jin. Jin setan ni dia duduk dalam badan kita, bukan semestinya kena serang, bukan semestinya ada orang hantar bawa dia duduk. Banyak je kes benda-benda tumpang kat badan. Banyak je kes yang jin asyik tiba-tiba suka. Kamu jaga solat 5 waktu, tulang habis semua dah kunci dah. Jaga solat 5 waktu. Tapi kena serang juga ataupun ada je benda menumpang pada kamu. Ada juga yang menyamar sebagai jin Islam konon-konon nak dudukkan kamu kan. Mana kata berbalik pada diri, banyakkan berdoa. Apa benda yang kita buat, cuba belajar. Ambil amalan-amalan doa. Keluar rumah dah baca apa, nak makan baca apa, nak naik kereta baca apa kan. Cuba buat benda amalan-amalan yang benda tu simple tau, tapi simple-simple ni pun kita banyak terlepas pandang kan. Cuba buat itu. Pasal tulang sulbi tu saya tak tahu jawapan dia. Kamu nak cuba tu boleh, wallahu alam. Saya takut nanti tulang sulbi tak ke mana, takut benda lain pula yang dia bubur kat tulang sulbi kamu jadi lain pula kan. Okay, yang saya paling kecewa tadi ada satu live, saya pun tak ingat nama dia siapa, memasukkan raksa ke dalam tubuh badan, dia buat live. Okay? Dia ambil raksa tu macam tembaga dimasukkan dekat tangan, kemudian masuk ke dalam badan dan sebagainya. Allahu Akbar. Yang pergi itu Melayu, yang buat pun Melayu dan gunakan nama Allah Ta'ala. Come on lah, janganlah buat benda yang bodoh, bullshit macam ni. Sedangkan kamu tahu memasukkan benda dalam tubuh badan itu dilarang oleh agama. Ada pula mangkuk-mangkuk betul-betul punya lahanat. Dia kata ini keilmuan ilmu orang-orang Melayu lama. Orang Melayu lama mana yang buat? Orang Melayu lama yang buat macam tu orang yang tak beriman je. Kalau dia beriman, dia tak buat benda-benda macam tu. Okay, benda tu buat live kot. Okay, sampai saya masuk, benda ni saka, benda ni yang dipanggil susuk. Dia panggil susuk raksa. Tapi dia bagi alasan macam tu. Ini Allah Ta'ala. Apa benda kau mengamuk apa? Kau menganut apa benda ni bang kakak? Okey, alasan dia kalau dah masuk benda tu nak tampau orang tu boleh jadi macam-macam. Itu kau satu rekaan cerita je. Okey, sekali kau nak tampau siapa? Ya, siapa yang kau nak tampau yang kau nak sampai masuk susuk kat dalam badan? Nak kata gangster, tak ada gangster mana pun. Okey, ada banyak je gangster tak ada masuk apa pun elok je. Saya pernah dapat saya pernah berurut dengan satu ada brother ni. Saya biasa berurut dengan dia lah, urut badan saya dengan dia. Kemudian saya masa urut badan dengan dia, ada 3-4 orang lain ayahanda pun nak urut sekali. So saya invite pengurut tersebut datang ke rumah ayahanda ni lah, semua ayahanda lah dalam tu nak urut badan. So salah seorang ayahanda ni dia pakainya susuk tapi dia tak bagi tahu. Okey, tapi saya dengan dia memang tak boleh, bukanlah tak ngam, tapi saya dengan dia selalu tidak bersefahaman. Jadi macam energi tu menolak. Okey, energi saya dengan dia tu menolak. Setiap benda yang dia cuba cadangkan saya akan tolak. Jadi macam tak boleh nak ngam dengan dia tau. Okey, Allah Ta'ala tu nak tunjukkan tukang urut ni pun urutlah badan dia. Bila dah urut badan dia apa semua, masa dia tengah urut, tiba-tiba tercocok tau. Dia rasa macam ada benda yang dia tolak tercocok dekat tangan dia. Budak urut tu sampai telefon aku merayu. Masa tu mamu dah masuk kerja saya kot.
Datang sini merayu bang. Sampai kerasukan kot dia. Kita rukiahkan dia kerasukan. Jadi saya dah geram. Bila saya dah geram, apa ni, saya bagi tahulah dengan ayah tu cakap, ayah ada pakai apa barang ni? Dan dia mengaku lah, dia memang ada pakai susuk. Dia pun ada masuk dengan beberapa orang yang ada nama jugalah konon-konon untuk kekuatan diri kan. Kemudian saya kata dengan dia, nak tak saya zahirkan susuk tu? Saya cakap dengan dia. Kemudian dia kata, tak nak. Dia kata biar je. Mula-mula kata biar. Lama kelamaan tu mungkin ayah-anda lain pun dah bagi tahu benda ni bahaya apa semua, dan dia telefon saya, nak jumpa. Kemudian saya zahirkan apa di sebalik susuk tersebut. Susuk tu masuk je, dia terus nak tangkapnya. Tuan dia kan, dia masuk susuk tu, tuan dia melompat dia naik atas kursi ni. Tahu kau takut. Bila benda tu terzahir, baru kau akan jadi macam, ya Allah, selama ni benda ni ke duduk dengan aku? Faham tak? Benda ni kau, apa benda lah yang kau nak masuk benda-benda. Sedangkan dah tahu dah dengan pantang larang dia tak boleh makan nenas, tak boleh makan betik. Lagi apa tak boleh makan? Goreng pisang tak boleh makan. Apa tu tak boleh bersetubuh dengan isteri. Ini pantang larang apa benda dalam, dia pantang larang yang dia sebut dalam live tu, betik tak boleh makan, pisang tak boleh makan. Ada lagi 2 benda lah tak boleh makan, aku dah lupa. Lepas tu tak boleh bersetubuh dengan isteri. Jadi pantang larang, banyak pantang larang ni. Tak tahu. Yang kau akan sepak nanti anak-anak kau sendiri. Kau sedar tak sedar tiba-tiba pun terkena kat anak sendiri. Itu jam kau tahu nasib. Kan? Ramai pula yang kata benda ni keilmuan Melayu lama, apa benda cakap. Kadang kita jadi sedih sebab apa tahu. Satu masa nanti, andai katalah yang betul-betul perawat ni dalam dunia ni tak ada, tinggal beberapa orang sajalah, saya pun akan tua. Apa yang akan jadi pada generasi yang seterusnya ni? Macam mana dia nak melepaskan diri tau? Betul tak bila apa kita nak meninggal dunia, benda-benda ada dalam badan ni, Allah Ta'ala tak terima kita nanti. Apa akan jadi pada kamu? So, kita berkeinginan untuk jadi kuat, kita berkeinginan untuk jadi macam ni. Tetapi kita tak sedar benda tu efek dia banyak. Macam contoh saya pernah tunjuk tongkat yang daripada, yang satu Datuk Seri dapat. Datuk Seri tu India tau. Dia dapat daripada Gunung Jerai. Kita zahirkan tongkat tersebut, dia hantar tongkat tu kat saya sebab mula-mula dia memang rasa kebal. Dia rasa dia accident dah 3-4 kali, kereta pernah putus 2, tapi Datuk Seri tu tak mati. Memang tak mati. Kereta Velfire ke Alphard pernah putus 2, tapi memang dia tak mati. Jadi dia rasa apa? Jadi dia merasai seolah-olah ada benda yang menyelamatkan dia. Adakah benda tu menyelamatkan dia? Ya, kemungkinan besar benda tu menyelamatkan dia. Tetapi kamu kena ingat, setiap perjanjian yang dia selamatkan kamu, dia akan meminta balik balasan. Bangsa jin duduk dalam badan manusia, mereka akan minta pada kamu. Pasal tu dia nak tumpang sangat dekat badan kita. Okay? Jadi bila kamu tak dapat, anak bini kamu yang akan jadi mangsa. Datuk Seri tu kehilangan anak berapa orang? Saya dah lupa. 2-3 orang anak hilang. Bini dia kena ganggu malam. Bini dia rasa macam Datuk Seri tak ada kat rumah, tapi bini dia kena ganggu macam ada orang datang kat dia apa. Jadi lama kelamaan kalau tak dibuang benda tu, apa jadi pada bini dia? Bini dia akan jadi mental baik. Mental. Bini dia akan jadi tekanan jiwa. Okey. So lepas diserahkan kat sini, kita zahirkan terus benda tu, jadi dia terperanjat selama ni. Dia ingatkan benda tu Islam, benda yang baik, sebab dapat pun dekat Gunung Ledang ke Gunung Jerai, aku tak ingat lah. Gunung Ledang tak silap. Dapat pun dekat Gunung Ledang, benda yang baik. Ikut guru yang pergi pun, guru-guru semua jenis-jenis yang konon-kononnya alim. Okay. Bila dia zahirkan benda tu, dia jadi terperanjat. Dan lepas dia letak benda tu kat sini aku buat ni, dia ketuk-ketuk meja je tongkat tu. Tapi dia dah aman lah. Mana kata Datuk Seri tu dah aman, dah tak ada gangguan dah apa benda. Tapi saya cakap dengan dia, kematian kita ni semua bukan atas tongkat. Kematian kita ni semua atas Tuhan kita. Kalau Tuhan kita berkehendak itu terjadi, dia akan terjadilah. Betul. Kalau Tuhan kata hari ni kau mati, kau buatlah macam mana pun, kematian tu tidak akan berlaku. Kalau kata dia mati masa tu lah mati. Tetapi kenapa waktu kemalangan tu dia tak mati? Adakah benar-benar dia diselamatkan? Sebenarnya itulah aturan, ataupun itulah yang Allah Ta'ala sedang uji kita. Sama ada kau nak yakin dengan aku ke, ataupun kau nak yakin pada tongkat kau. Di situlah pengamalan kita tu akan hancur. Di situlah keimanan kita tu akan hancur. Itulah permainan bangsa jin. Aku bercakap tak pakai dialog macam straight je. Macam mana aku jadi macam ni ya? Saka dah masuk ke? Saka pasal apa ni? Kalau apa lagi? Saya mimpi makan nasi tapi penuh dengan ulat dalam pinggan.
Rasa-rasa kau mimpi tu elok tak? Rasa-rasa yang tanya tu, mimpi tu elok tak? Okey, lagi satu soalan ni apa? Kalau mimpi tikus banyak-banyak gigit kemaluan petanda apa Ustaz? Kemaluan tu lelaki ke perempuan? Itu penting. Perempuan. Ha? Perempuan. Mana boleh dia gigit macam mana? Kau cuba bagi tahu aku dia gigit macam mana kemaluan kalau perempuan? Dia gigit kat mana? Ini soalan macam mana ni Jap? Aku kena imagine. Tikus datang, dia gigit apa ni? Dinding ikut. Takkan dia gigit kat situ. Nasib baik tikus tu tak lemas. Sebab kalau tikus tu lemas, jawapan dia dah lain. Okey. Okey, bab binatang-binatang kotor ni biasanya melibatkan apa? Kau jangan cakap aku pejam mata tu aku scan pula. Tak, aku cuba bayang. Sat lagi kau cakap aku, Dika tu pejam mata dia scan kemaluan aku lah tu. Bukan. Aku cuba bayangkan macam mana dia gigit. Kalau lelaki kena gigit, aku tak bayar-bayar. Kalau perempuan kena gigit, Faham. aku kena bayanglah juga kan. Okay. So benda-benda macam tu biasanya benda yang tak elok lah. Okay, benda tak elok. Cuba minum Imtiaz Zuriat ataupun air tawar tengok. Adakah lepas kamu minum tu, ada tindak balas lah. Kalau ada tindak balas tu, kemungkinan besar ada kunci nafsu sedang berlaku ataupun dia akan buat hubungan suami isteri kamu akan jadi masalah. Okay, nanti kita rukiah, kita tengok keluar tak tikus tu. Tapi aku rasa tak keluar tikus tu. Aduh. Apa yang aku dah tekan ni nampak? Aku ni yang bahaya ni. Tengah kira-kira ni kan tersalah kira seronok dia kalau dapat payment salah ni. 139. Okey, last call. Ada apa soalan last? Anak aku apa lagi? Mimpi asyik ubatkan orang. Apa maksudnya? Kalau selalu mimpi ubatkan orang tu, gila belajar rawatan. Nanti kamu akan dapat jawapan dia. Siapa-siapa yang dapat belajar, siapa-siapa yang kerap kali dapat mimpi merawatkan orang, pergi belajar rawatan. Okey, sebab benda ni nak menerangkan dia mendalam. Okey, tetapi ada kebaikan ni. Cuma kamu jangan terpengaruh dengan guru-guru gaib dalam mimpi. Itu tak boleh. Sebab nanti menjadi masalah. Sebab kamu nak pastikan dia ni jin ke, malaikat ke, sahabat-sahabat Nabi ke apa, susah kan, bukan senang. Takutlah sekali nanti dia muncul dengan keadaan dia berjubah hitam. Okey, kalau dapat mimpi-mimpi merawat orang ke apa benda, kadang-kadang ada setengah orang ni dia mimpi merawat orang ni bukan petunjuk. Kadang-kadang sebab dia seronok tengok orang merawat. Okey, jadi dia terbawa-bawa dalam mimpi pun ada juga. Kan? Belajarlah. Tak susah pun, bukan kena ni pun. Tapi kalau nak macam contoh nak belajar merawat ni, satu dia yang penat sikit tu lah, dia zikir dia banyak, lepas tu puasa dia banyak. Itulah kalau macam saya punya guru, banyak tu lah puasa dengan zikir ni dua perkara yang banyak. Lepas tu solat sunat malam tu banyak. Dia banyak lah. Masa tempoh betul-betul kita nak menguasai keilmuan tu sampai dapat serempang apa semua, memang tiga benda ni lah memang banyak lah kena buat. Okay. Zikir tu macam ibarat kita bercakap lah. Macam contoh, selagi kita bercakap dengan orang, kita stop zikir, tapi bila kita tengah diam, zikir tu jalan. Sampai terbawa dalam mimpi, bangun mimpi, macam tidur, kita tidur. Macam contoh kita tengah bawa zikir apa, kita tengah baca ayat kursi, kita baca tu tak berhenti tau. Baca dan kita tak akan bercakap benda-benda yang tak berfaedah. Dia kena stop cakap benda-benda berfaedah pasal orang. Tak boleh cakap langsung. Dia hanya banyak zikir. Cakap benda yang perlu saja. Okay. Zikir ni sampai nak tidur pun zikir. Sampai kita bangun tidur pun kita terasa mulut kita macam sedang berzikir juga. Padahal kita dah tidur dah. Tapi mana kata kita masih jalan lah. Roh kita dah semakin kuat. Bila roh kita, dia macam ni tau, dalam bidang perawat ni, kita bukan belajar menyerang dulu tau. Kita belajar macam mana kita nak protect diri kita dulu. Sebab itu perkara paling penting tau. Bukan kita dah dapat ilmu nak serang, tiba-tiba benda tu menggelupur, ataupun tenung jin tu dah ketakutan, dah terberak-berak dah semua. Bukan benda tu. Pertama sekali, kamu kena belajar macam mana nak protect diri kamu. Dan ilmu yang saya turunkan pada kamu tu, kamu buatlah dulu. Itu adalah salah satu basic yang paling penting untuk kamu protect
diri kamu. Kuasai dulu keilmuan protect diri tu, barulah nak cerita nak serang ke, nak tibai ke. Sebab nak sampai, sebab kalau kamu tak dapat, kalau kamu tak bentengkan diri kamu dengan sempurna, jin tu boleh tahu lalu-lalu mana nak tembus kat badan kamu. Even kami ni yang rasa dah sempurna, dah jaga betul pengamalan pun, kena serang, kena. Ada yang jenis kuat-kuat, selesa, kena tibai. Kadang-kadang kita serang kat depan, tahu-tahu dekat belakang ni nak menyambar, kena juga, terduduk juga. Cuma aku dalam live ni aku tahan je lah sampai end live. Kalau kamu tengok saya live tu, cepat-cepat saya nak end live tu, makna kata kemungkinan besar ada serangan tengah berlaku lah tu. Okay? Cuma saya tak tunjukkan memek muka, kecuali kalau dah tak boleh tahan sangat tu, dia tertendang juga tu. Kadang-kadang dalam live tertendang juga lah. Tapi kadang-kadang yang mana saya boleh tahan tu, saya akan tahan sampai lah dah end live barulah. Pasal tu kadang-kadang, siapa pernah rawatan kat sini, kadang-kadang ambil masa sikit. Satu pesakit dah keluar, kena bagi masa kat saya 10 minit, 20 minit dulu. Cuba saya bersihkan apa yang dah kena serang apa semua tu. Lepas tu baru saya akan next rawatan. Sebab saya gunakan banyak tenaga, bukan ni. Pasal tu, ada orang cakap, alamak, buat air tawar je kot, 5 minit pun boleh. Kalau yang rukiah, mungkin 5 minit boleh. Tapi buat saya hantar gelombang daripada banyak lah. Saya tak boleh nak cerita banyak-banyak. Tapi ada gelombang yang kita hantar, yang membuatkan tidak balas kat korang pun dapat cepat. Jadi benda tu memerlukan tenaga yang banyak dengan nak tahan nafas dia apa semua. Kan? Aku kau tahan nak lepaskan gelombang tu, muka aku sampai merah-merah, berurat-urat naik kat kepala. Nampak macam senang. Ayat dia pun senang je. Tapi nak mengeluarkan dalaman tu bukan mudah Bang Gagah. Pasal tu kalau saya tak larat, penat ataupun saya tak sihat, saya tak buat. Sebab apa? Waktu saya tengah membuatkan air tawar tu, wallahi saya juga mendapat serangan dalam live. Okay? Saya juga dapat serangan. Waktu saya nak lepaskan gelombang tu, saya juga menerima serangan. Masa itulah saya kena kawal nafas saya betul-betul. Kalau saya tak pandai kawal nafas saya, serangan itu akan tembus pada saya. Dan saya boleh jatuh. Terus tumbang. Ya, terus tumbang. Andai kata saya tumbang masa rawatan, saya rasa beberapa staff dah tahu dah macam mana nak buat. Okay? Beberapa staff saya dah bagi tahu. Saya jatuh je, apa kau nak kena buat. InsyaAllah saya akan datang balik. Saya akan dapat balik diri saya. Okay, ni bukan apa. Kalau nak rukiah biasa je boleh lah kita. Itu kalau orang buat sendiri pun boleh kan. Orang buat sendiri pun boleh. Okay, itu dia punya apa? Dia punya susun atur dia lah. Ada susun atur dia. Mimpi suami meninggal. Mimpi tak elok. Kurang elok lah Kak. Mimpi kurang elok. Kenapa saya tak tahu. Wallahualam. Baru-baru ni ada pesakit datang mimpi aku yang meninggal. Lagi teruk dia. Aku pula. Dia kata saya mimpi Ustaz dikapankan kan. Oh rupanya jin tu nak bagi tahu dengan pesakit tu kononnya tak payah jumpa aku. Dia dah mati dah. Macam tu punya jin pun ada kan. Padahal aku buat live tiap hari kot. Oh punya jin tu tak nak bagi budak perempuan tu jumpa dengan aku. Dia kata mimpi dah dikapankan dah. Edika dah dikapankan. Jadi budak tu ingat betul lah aku dah meninggal lah kot. Budak tu pun masuk air juga. Dia ingat aku betul-betul dah. Padahal aku hari-hari live. Kan. Macam-macam lah permainan jin. Okay, macam-macam lah permainan jin, terutama hantu raya. Hantu raya ni lagi pening kepala. Dia dah lah satu hal, dia boleh menyerupai macam-macam muka. Muka aku pun boleh menyerupai, muka mamu pun boleh menyerupai. Itu lagi sakit kepala kan. Tapi kena bagi penerangan lengkap lah. Sebelum masa rawatan kita bagi penerangan lengkap apa semua. Dan baru kita boleh teruskan. Ini memang dia punya ni, dia boleh kacau anak bini kita. Dia boleh ikut kita tanpa kita sedar. Pasal tu macam tu saya lepas rawatan saya tak terus balik. Saya akan stay kat dalam office dalam masa setengah jam. Okay, lepas tu saya dah bawa kereta, sampai kat rumah, saya akan duduk dalam kereta dulu 5 minit ke 10 minit. Saya nak tengok ada tak benda yang cuba menghampiri diri saya. Baru saya boleh naik rumah. Sebab tak nak anak bini kena serang. Okay. So, bahaya kat situ lah. Okay, Ustaz dapat tak lagi video jin petik nama Ustaz? Ustaz dapat jin petik nama, tak dapat video mana? Jin petik nama saya. Jin petik nama saya. Petik kat mana? Dia petik kat mana? Okey, saya nak bagi tahu pada siapa yang dah amalkan ayat kursi 7 penjuru 30 hari, actually 40 hari. Nak tahu step yang kedua tu, you all patut dapat satu mimpi dulu. Kalau tak, teruskan amalan tersebut sampai dapat satu mimpi. Aku boleh Ustaz untuk Korang step tak yang pernah kedua. korang tak perlu nak kejar step yang kedua. Kalau Allah Ta'ala tu izinkan, masa korang bagi tahu tu saya ternampak je benda tu, saya akan PM kamu terus. Okay, ada 2-3 orang dah dapat dah. Okay, cuma tu amanah saya dah bagi step kedua, tak boleh diajar pada sesiapa pun.
Okay, dia dah dapat saya 2-3 orang, kita terus saya akan PM dia. Korang jangan nak kejar step stage tu. Yang penting amalan tu kau buat dulu. Yang berapa ramai dah buat pun dah macam-macam pun. Bukannya feedback daripada orang ramai je. Jin-jin pun dah sakit hati dah sekarang kan. Jin pun dah sakit hati dah sekarang. Kenapa dia pun nak buat 7 penjuru ni kan. Banyak mak kelebihan dia. Yang saya ajar kat korang yang basic-basic ni pun kalau korang buat itu sikit je kot. Aku dulu masa belajar dulu macam-macam tu. Antara sembahyang Jumaat dari kutubah pertama, kutubah kedua lagi. Lain cerita. Macam-macam. Kan? Lepas tu nak main kebatinan, nak kena pergi tu. Tengah-tengah hutan tu. Aku kena apa? Kena solat hajat apa semua. Bayangkan aku duduk tengah-tengah hutan dengan pakai jubah putih, serban putih apa semua. Tengah-tengah hutan tu. Dia nak bagi kekuatan diri tu. Kan? Itu bab-bab dah penghujung apa? Penghujung ni lah, penghujung penamat. Dah nak grad lah, dah nak grad. Bila penamat tu kau nak kena betul-betul kekuatan diri. Masa kau duduk tu, masa kau tengah solat tu, kerana Allah Ta'ala ke ataupun kau masih takut lagi dengan benda-benda yang berada dalam dunia. Kau bayangkan, masa tu bukan kita risau pasal hantu lah. Kita risau tengah solat kena baham dengan rimau. Kan? Aku sekejap lagi dah keluar masuk alam gaib, tak balik-balik pula. Kan? Okay. Itu dia punya ujian kekuatan. Ujian kekuatan minda, jasmani, rohani semua masa tu kan. Dah kata seorang lelaki Edika sudah hilang di dalam hutan. Kemungkinan besar datang pula pawang-pawang diraja pula. Saya telah bersembang dengan Edika. Dia tidak bawa balik, dia dah serodok kat dalam kemudian. Jangan, padahal aku dah kena baham dengan rimau. Okay. Macam-macam sekarang. Jadi kekuatan diri tu tak semestinya kena buat macam saya tu, ada cara lain buat dia, tapi nak memastikan kekuatan diri tu kamu solat tu kerana Allah Ta'ala ke atau kamu risaukan dengan keadaan sekeliling. Kalau mula-mula tu memang seram sejuk juga lah, tapi sekarang ni Alhamdulillah lah, insyaAllah tak gentar lah. Okay, boleh pergi. Betul, aku tengok diri aku sendiri pun dah seram. Ini kan orang lain tengok. Kau bayangkan daripada hujung rambut sampai hujung kaki semua nak kena putih. Serban putih, baju putih, semua putih kan. Duduklah tengah-tengah hutan. Nasib baik tak ada ranger tembak aku mati. Mana tahu. Tapi masa tu zaman-zaman paranormal tak ada kan. Kalau ada paranormal tengah-tengah aku solat tu, tahu-tahu paranormal. Aku dah jumpa tu mampus. Nasib baik tak ada. Itu uji apa? Uji diri masa tu. Okay, tapi masa tu jugalah kerohanian masuk, lepas tu kebatinan dah mula masuk. Dah mula dapat merasa benda-benda yang tak puas hati kan, nak serang. Tapi kita masuk serah pada Allah Ta'ala. Apa jadi pun aku kena habiskan juga. Serah pada Allah Ta'ala, tak apa. Allah Ta'ala, aku mati sekarang pun mati. Aku serahkan pada kau. Okay, dapat rasa terasa belakang, dia datang. Dia dari sini. Terasa. Dia memang nak ganggu kita sampai kita gagal lah. Itu nak uji diri. Dalam hutan tu apa? Ujian. Dalam hutan itu antara masa yang aku kena dululah. Dekat hutan ada sekali. Lepas tu ada dekat hutan 2 kali kena. Lepas tu dekat air terjun pun kena. Kan? Lepas tu itu antara ujian diri lah. Okay, dan beberapa lagi lah bendanya. Ada tak kalau macam kita amalkan ayat 7 penjuru tu, jin akan datang test? Boleh juga. Ada datang test juga. Dia nak tengok. Dia macam ni tau. Sebelum jin tu datang, dia akan riki lain dulu dengan kita. Dia akan cari kau punya lubang angin mana yang terbuka. Okay? Ada orang panggil lubang angin, ada setengah orang panggil cakra. Banyak dia punya tu banyak. Sebelum dia nak masuk, dia akan riki lain. Itu kadang-kadang dia tak datang, dia menggunakan pelesit. Hantar pelesit dulu, checking rumah ni macam mana, nak mati pelesit dulu. Sebab nak panggil jin ni banyak dia punya apa? Dia punya ritual dia banyak. Okey, dia pergi dulu bagi apa? Bagi info dulu. Dah dapat info, kadang-kadang gunakan cicak kan. Dah dapat info baru dia akan hantar. Dia akan check korang punya lubang angin mana yang terbuka dulu. Kau buatlah pengamalan macam mana pun, kalau lubang angin tu tak dijaga dengan sempurna, dia akan tembus masuk. Faham tak? Dia akan tembus masuk. Jadi itu yang kita keluarkan tasbih, apa semua. Tasbih tu bukan alat apa panggil, bukan alat tangkal tau. Pasal tu aku suruh kau pakai tasbih tu, kau kena zikir benda tu. Okay, zikir, ikut je step yang saya bagi. Lepas tu pakai. Sekurang-kurangnya ada benda nak serang, kamu dapat cepat dapat rasa. Tanyalah
Kita keluar tasbih dah berapa ribu dah, bukan ratus lagi. Beribu sampai dekat Arab dah pening kepala dah. Apa pasal ini orang Malaysia ni semua makan tasbih ke apa? Sekarang ni pengeluaran tasbih aku lebih banyak daripada kurma yang diorang jual. Kan? Kurma pun tak banyak macam tu, tasbih lagi banyak. Sekarang ni mana kilang-kilang kurma semua dah tutup. Semua buat tasbih. Kan? Semua dah buat tasbih. Okey. Punya ramai kan. Saya pun tak pernah terfikir lah pula rakyat Malaysia kena sihir macam saya tak pernah terfikir tau Mamu. I memang tak pernah terfikir rakyat Malaysia kena sihir macam ni ramai tau. Ui, ramai. Macam bila dah tengok I punya Wahab tengok tu sampai 30 dekat 38,000 orang cakap uish. Kita tak sangka tau macam ni punya teruknya zaman sekarang ni. Memang tak sangka kan. Memang tak sangka. Saya dulu pun tak tahu juga. Masuk sini baru tahu. Teruknya. Kan you rasa you kena sihir dah teruk kan. I pun rasa I kena sihir dah teruk. Bila dah macam ni baru kita tahu lagi ramai ganas-ganas kot. Lagi ramai weh kadang-kadang. Kalau kau duduk kat sini macam-macam ragam. Belum masuk pintu lagi dah menggelupur. Ada orang sampai kereta kat bawah dia nampak gambar aku kat atas dah meraung-raung kat bawah tak nak keluar. Tak nak naik. Macam-macam. Oi, macam-macam hal. Ada orang nak tipu nak buat slot awal pun ada juga. Dia tak ada hantu, dia kerasukan kalau. Mamu pun dah berlupa lah. Masuklah. Kan? Pun ada. Sampai dalam ni tak ada apa pun kan. Betul cepat. Sebab dia nak dapat slot tak dapat. Kan? Tangan lenguh je, tangan lenguh. Apa dia nak buat? Dia kerasukan kat luar. Aku tengok daripada luar, tak ada apa dia ni. Lepas tu Mamu dah risau, baru bagi masuk ke? Tak apalah, dia nak masuk jugalah. Kebetulan ada free sikit. Masuk dalam ni, aku psycho 3-4 kerat. Aku tahu dah tak ada apa dia ni. Ada juga. Ada orang yang datang sini, dia pernah kena sihir dan kemudian dia dah dirawat. Okay? Kemudian dah dirawat, tetapi dia merasakan seolah-olah gangguan tu masih ada lagi. So bila kita check, gangguan tu dah tak ada. Cuma dia terbawa-bawa daripada apa yang pernah berlaku tau. Bila korang dah dapatkan rawatan, korang dah kena pandai main ataupun setting minda korang yang benda tu dah habis-habis lah. Okay, tapi tekanan, kalau ada tekanan tu masih berlaku, mungkin ada sihir yang sedang berlaku. Tapi kalau kata benda sikit-sikit, macam contoh pening kepala, ni mesti ada setan dalam badan. Bila kau bawa benda tu, automatik kau akan terbawa-bawa benda tu. Walaupun tak ada jin dalam badan, sebab pengalaman kau terkena sihir tu ada. Okay, pasal tu dalam kaedah nak mengesan jin dalam badan, saya bagi benda yang paling basic. Yang pertama, ada tak tidur terkejut? Itu paling basic tau yang korang kena tahu. Tidur terkejut ni membuatkan roh korang tak tenteram. Apabila korang tidur dalam keadaan terkejut, roh korang tak tenteram. Apabila roh kamu tak tenteram, adakah kamu telah dikuasai sihir? Belum lagi. Itu baru petanda saja tau. Okey, bila terkejut-terkejut, adakah jin dah kuasai badan? Belum lagi. Kamu nak tahu masa bila jin tu dah kuasai badan? Daripada asar membawa ke maghrib, tulang belakang ni sampai ke bahu akan rasa sakit yang sangat-sangat. Walaupun kamu tak buat kerja berat. Kalau benda tu berlaku, makna kata dah ada jin yang dah kuasai badan kamu. Jin yang kuasai badan kita, dia takkan stay lama dekat badan kita. So bila dia dah duduk dalam badan kita, makanya di situlah bermula dia akan ikut apa Tuhan dia suruh. Kalau nak mati, dia akan buat kunci-kunci mati. Kalau nak bagi kau tak kahwin lain, dia akan buat kunci-kunci supaya kunci nafsu itu berlaku. Kalau nak bagi kau lumpur, dia akan buat kunci-kunci yang ke arah perniagaan. Contoh kaki lock, tangan dia lock, bahu dia lock. Ada banyak kunci sebenarnya kat badan kita. Pasal tu saya senang. Kalau saya rukiahkan seseorang, tidak ada apa-apa tindak balas, ada pun sikit-sikit tapi tak ada jin yang kuasai badan dia, saya akan terus attack pada kunci-kunci dia. Daripada kunci tu saya letak limau, saya ada bacaan dia apa, kita letak je limau. Kalau kata benda tu memang ada kunci dia, memang menggelupur dia, memang sakit. Pasal tu saya tak suka buka kunci kat pesakit, saya suruh pesakit yang buka dulu. Ataupun kalau jin tu ada, jin tu buka dulu. Bila saya dah attack, dia dah tak sakit sangat. Tapi kalau tak ada kita letak, memang dia meraung, padahal letak je. Okay, memang dia akan jadi meraung. Okay, pasal tu nak kena tahu supaya korang jangan cepat sangat hantar gambar dekat perawat, tolonglah tengok saya ni ada apa. Tak payah macam tu bang kakak, sebab itu jawapan yang boleh jadi reka-reka, boleh jadi sebab yang saya pernah jumpa orang yang benar-benar kasyaf lah. Saya tahu dia kasyaf, saya tahu apa yang dia tengok tu betul, tetapi dia takkan cakap yang dia ni kasyaf. Okay, guru saya pernah bawa dengan orang yang macam tu. Dia tak pernah cakap dia kasyaf, saya memang dapat anugerah Allah Ta'ala bagi,
walaupun kita dah tahu dah, okey, dia ni, macam contoh saya dapat gerak, benda tu ada berdekatan dengan saya, mata dia terus attack dekat situ. Mana kata kita dah tahu dah, dia ni bukan kecil-kecil anak. Tapi bila kita tanya dengan dia kan, guru, macam mana boleh ni? Tak ada apa, tak ada apa. Dia takkan bagi tahu, Dia cuma bagi hint untuk kamu bersiap siaga, itu saja. Dia takkan nak buat live, saya ni anugerah Allah Ta'ala bagi, jangan pertikaikan, ini anugerah ni bukan semua orang boleh dapat. Allah Ta'ala tu sayang kat saya seorang je, korang dia tak sayang. Dia tak ada macam tu, tau. Okey. Dia lebih pada banyak sebenarnya ilmu-ilmu yang perlu dipelajari lah. Tapi korang ambil yang basic-basic ni pun dah padu dah sebenarnya kan. Basic-basic yang kita bagi tu pun dah banyak yang padu lah. Pasal tu saya tak nak korang terpengaruh, bagi gambar semua dapat detect, bagi nama semua dapat detect. Pasal isu nama pun saya cakap dah benda sama. Nama, kalau kau bagi kat perawat tu gunakan nama kamu untuk dia membuat air, berdoa atas nama kamu, ataupun perawat tu nak buat solat hajat lah. Sebab ada VTT yang keluar, bagi nama kat perawat tak ada masalah, dia nak buat air ataupun nak buat solat hajat. Bagi saya itu pun tak ada masalah. Tetapi kamu kena bercakap dalam bidang keperawatan. Dalam bidang perawat, ilmu hitam digunakan nama bagakah. Okey. Pasal tu nama ni tak boleh bagi suka-suka. Pasal tu kamu nak kena tengok background dia tu merawat macam mana dulu. Sangat-sangat penting benda ni. Sebab saya rasa daripada 500 orang ni, sekurang-kurangnya ada beberapa puluh orang mesti dah pernah jumpa dengan pengamat ilmu hitam. Cuba kamu dengar apa yang saya cakap ni, kemudian kamu combinekan dengan apa yang mereka minta sewaktu mereka ingin menghantar sesuatu kepada seseorang. Dia minta apa? Dia bukannya buat solat hajat. Mana dia perawat ilmu hitam nak buat solat hajat? Mana dia perawat ilmu hitam ambil air? Tak ada dia buat macam tu. Dia ambil benda tu, dia gunakan nama kamu sebab apa dia nak ikut. Jin ni tadi akan ikut atas nama, atas roh, atas jasad sampai kepada kamu. Tetapi yang ilmu Islam, contoh ilmu Islam, dia kata apa boleh bolehlah guna nama kalau kata sekadar minum, sekadar kamu nak buat apa, kalau kamu nak buat solat hajat, then go ahead, tak ada masalah. Tetapi sekarang ni banyak yang kata buat solat hajat, dia pun tak buat solat hajat tu. Okey, itu yang kadang-kadang masalah. Kata kalau macam contoh air ni kita buatkan khusus untuk kamu. Kalau kita tak buat khusus, kamu kata kamu yakin pada Allah, bagi je lah siapa pun boleh minum. Kan kita minta pada Allah Ta'ala tu, jadi kita tak perlu nak khususkan. Tapi kalau ada yang nak buat khususan tu, okey je, tak ada masalah. Okey, cuba tanya dengan orang-orang yang dah pernah jumpa ilmu hitam ni, apa yang diorang minta. Pasal tu benda ni, korang nak trace pengamal ilmu hitam dengan ilmu putih pun benda yang susah, bukan senang. Sebab dia orang memang penyamaran tu agak dahsyat jugalah kan, agak dahsyat juga. Sebab saya pun banyak dah jumpa dekat TikTok ni pun, kita perasan ini dia ni merawat ni ada guna benda yang ni, tapi kita tak adalah cakap lebih-lebih. Tapi itulah, banyak yang jadi yang terpengaruh dan sebagainya. Kita nak cakap jauh ni, terpulang lah. Sampaikan masukkan raksa dalam tangan pun korang tak tahu yang benda tu tak boleh dalam Islam. Itu yang paling kelakar. Ramai orang Islam yang sedar, tapi ramai juga orang Islam kata ini ilmu untuk nenek moyang kita, ini ilmu turun-temurun Melayu. Kau tengok dekat buku sejarah mana yang kau cakap betul ilmu. Kau main belasah, kau main show sendiri tau. Dengan ungkapan-ungkapan macam tu, orang-orang lain terpengaruh. Dengan orang kau pun tanggung dosa juga tau. Jangan main-main. Tidak dibenarkan masuk benda dalam tubuh badan manusia tu. Benda-benda macam tu, efek dia banyak. Adakah kau dapat kelebihan? Perjanjian iblis tu, perjanjian setan iblis dengan kita, memang dia ada perjanjian yang aku akan tunaikan apa saja hajat kamu. Saya masa saya dah dekat-dekat nak habis pengajian saya dalam bidang rawatan saya diuji dengan mimpi yang kalau saya masa tu kaya iman pun tak adalah kuat mana, tapi kalau saya diuji dengan mimpi tu, saya diuji di mana ada apa konon-kononnya tanah. Saya mimpi tanah tu luas macam padang pasir. Tiba-tiba dari tanah tu keluarnya macam cerita kartun apa benda, batu-batu tu. Batu-batu tu dia akan jadi macam bentuk, macam bentuk manusia. Dia jadi macam bentuk manusia. Kemudian ada satu daripada tengah-tengah tu datang pula satu macam badan yang paling besar lah, datang kat saya. Dia bawa mahkota tau. Dia bawa mahkota kat saya. Dia kata, alhamdulillah, siap bahasa dia. Assalamualaikum anak dia kata. Dia panggil aku anak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ni sudah tiba masanya aku ingin menyerahkan mahkota ini kepada kamu. Aku tanya dengan dia, kenapa kamu nak serahkan mahkota ini pada aku? Sekarang ni apa kalau kamu terima mahkota ini,
makanya segala permintaan kamu di alam dunia akan kami semua zahirkan. Faham tak? Akan kami semua zahirkan. Makna kata aku mana kata dah nak habis, orang cakap dah nak habis belajar rawatan lah kan. Okey. Akan kami zahirkan apa saja kamu nak ada dalam dunia. Kalau kau tak kuat ataupun kau tak faham, confirm kau mesti ambil punya mahkota tu. Faham tak? Lepas tu aku cakap dengan dia, boleh tapi dengan bersyarat. Aku tidak mahu kamu meletakkan mahkota di kepalaku dengan kamu mengatur hajat-hajat terhadap diriku. Aku cakap macam tu dengan dia. Sebab aku berlandaskan apa yang Allah Ta'ala izinkan saja. Okay. Lepas tu, dia tetap tunjukkan dia punya apa ke nama, dan macam cerita Ahmad Al-Baq. Ini Ahmad Al-Baq, harta-harta karun dia kan, dia tunjuk. Kalau kau mengambil mahkota ini, maka yang harta-harta ni semua akan menjadi milik kamu. Kan? Kami akan zahirkan di dalam rezeki kamu. Okey, dia akan zahirkan melalui rezeki lah. Mana kata, mungkin kalau aku buat benda ke apa, benda tu akan jadi banyak. Okey, lepas tu aku cakap dengan dia balik. Andai kata rezeki yang kamu letak di depan mataku ini adalah milik hak daripada Allah Ta'ala untuk disampaikan kepadaku, makanya aku terima. Andai kata rezeki ini bukan hak daripada Allah Ta'ala kepadaku, makanya aku menolak. Lepas tu last kali aku tanya dia, bolehkah kamu 2 kali masyahadah terhadap diriku? Okey. Kemudian masa dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa ashha, terus semua lebur. Yang benda-benda yang duk tunggu-tunggu tadi semua lebur. Lepas tu saya tanya dengan guru saya, apa benda mimpi yang saya dapat ni, yang kita dalam proses dah nak tamat ya. Apa mimpi, saya tanya dengan guru saya, apa mimpi di sebalik tu? Dia kata itulah yang dipanggil jin tanah. Jin tanah ni kalau kamu terima, memang segala benda yang kamu minta dan kamu hajatkan, memang dia akan bagi. Okey? Tapi tu mahkota tu, makna kata kalau aku pakai mahkota tu, aku ni yang makna kata ketua kepada jin tanah ni. Yang lain-lain ni makna kata tinggal kita seru je. Seru buat kerja buat. Kan? Itu yang kadang-kadang pengamalan ilmu putih, dia terpedaya dengan penipuan bangsa jin dan dia terima benda tu. Masa tu kadang-kadang dia boleh bawa dua-dua. Tapi last kali, dia tak akan minta pada Allah Ta'ala dah. Dia akan pakai juga benda-benda macam ni. Faham tak? Itu dah lagi 2-3 minggu lah sebelum saya tamatkan saya punya pembelajaran. Lagi 2-3 minggu. Saya diuji macam tu. Lepas tu saya banyak kali tekankan, datanglah macam mana pun dalam mimpi. Kamu nak trace diorang ni, memang susah. Saya pernah diuji dengan mimpi, jubah putih datang kan. Lepas tu ada ayat-ayat khusus yang bila kita baca balik, ada setengah orang, macam mana kita nak baca ayat-ayat sedangkan kita dah tidur? Boleh bang kakak. Bila roh kamu dah kuat, roh kamu tadi, jasad kita, roh kita ada dalam jasad. Segala perlakuan yang kita lakukan, roh kita ada bersama dengan kita. Apabila kekuatan roh kamu dah kuat, segala benda dalam mimpi kamu, dia akan bantu jasad kamu supaya tidak tertipu. Pasal tu dia banyak ajar macam mana nak kuatkan roh. Ambil ayat Quran, telan, simpan. Bila kekuatan roh kamu dah kuat, kamu tak perlukan saka untuk kamu detect. Bila roh kamu dah kuat, roh kamu ni akan bantu kamu untuk mengesan terus. Orang ni, dia terus dapat dah hint tu, terus dapat merasa dah. Kan? So kamu kena berhati-hati je lah dengan orang tu. Tak payah nak tunggu saka masuk. Pasal tu pembelajaran tentang menguatkan roh ni tak ramai orang nak ajar. Menguatkan roh ni yang paling penting sebenarnya. Sebab bila kita mati nanti yang menjawab semua roh kita. Tapi kita sibuk dengan jasad. Pergi macam tu, jasad pergi dulu. Tak. Roh ni yang menolak benda tu pergi. Kekuatan roh tu yang paling penting sebenarnya. Tapi benda ni itulah tak tahulah kenapa orang tak nak ajar ke ataupun dia tak belajar ke. Tak tahulah, saya pun tak tahu nak cakap. Kan? So benda tu sikit pengongsian lah. Ilmu-ilmu yang kita kongsi tu, bila saya dah cerita macam ni, mungkin dia akan datang satu kesedaran pada diri kamu. Sebab saya memang kecewa lah. Tadi tu memang saya kecewa. Saya rasa macam nak naik kotak dah Mamat tadi tu. Okey, memasukkan raksa susuk tu, Allahu Akbar. Sebab benda tu bukan perkara yang main-main. Benda tu perkara yang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Okey, ada tak orang WhatsApp saya dah masukkan susuk dekat punggung, dekat dada. Banyak, bukan sikit tau, banyak yang pada mulanya mereka tak tahu benda ni efek. Keseronokan,
Dapat korang pandang dada dia jadi geram, pandang punggung dia jadi gerang. Kebanyakan orang-orang macam ni, dia ke arah benda-benda yang berdosa lah. Lepas tu dia sampai satu tahap, benda dia dah mula makan diri. Bila dah mula makan diri, baru kelang kabut, nak buang. Pasal tu, siapa-siapa yang masukkan susuk dalam badan, jangan jumpa dengan saya. Saya tak boleh, saya jadi panas. Sebab bagi saya, kamu pasang benda tu untuk merosakkan saudara-saudara Islam saya, kamu pergi jumpa orang lain lah. Saya tak ada pesakit macam kamu pun tak apa. Saya memang tolak. Pasang susuk, jangan jumpa dengan saya. Sebab kalau kalau saya keluarkan susuk tersebut, saya akan keluarkan dengan cara yang kejam. Saya dah tak peduli kamu siapa dah. Okey, sebab sebelum kamu nak masuk tu, fikir masak-masak. Benda yang kamu masukkan tu bukan ada manfaat kepada saudara Islam saya. Benda yang kamu masukkan tu, kamu sedang merosakkan habis semua saudara Islam saya. Jadi kamu pergi jumpa dengan orang lain. Jangan jumpa dengan saya. Sebab kalau saya keluarkan, memang saya akan paksa benda tu. Okey, saya akan paksa benda tu keluar. Jadi lebih baik cari orang yang mungkin nak fikir pasal duit. Sebab kalau permainan susuk ni biasa dia orang akan charge double ataupun triple. Macam contoh dia akan tanya dengan kamu masuk susuk ni berapa? Dulu saya masuk satu batang susuk ni 3,000. So dia akan gandakan triple. Biasanya macam tu lah. Yang saya dengar-dengar lah. Sejauh mana tu orang alam. Okay, tu je lah perkongsian kita. Ramai mamu, 600 orang tak tidur lagi kan. Dia orang suka dengar aku membebel. Asal tak aku tak nak naik kotak. Lepas tu kerja aku ni semua siapa nak kira. Pukul berapa aku nak balik kan. Tapi itulah bila saka aku dah masuk, dia tak nak duduk diam. Dia bercakap kan. Dia bercakap. Kena cakap lah. Kan. Layan sampai subuh. Ilmu-ilmu macam ni ramai orang ada. Cuma dia orang, saya tak, mungkin ke dia orang tak ada TikTok, saya tak tahulah. Pasal tu kebanyakan orang yang banyak yang kongsi-kongsi ilmu sekarang ni, saya nampak benda yang dia orang kongsi ni, banyak yang copy paste satu hal. Lepas tu itu bukan kaedah dia. Macam contoh mata batin, tutup mata batin duduk kat bawah ni. Kau tanya, kalau betul-betul kau memang orang gelak kan tau. Jadi macam guru kau kita kenal. Takkan guru kau ajar benda macam ni. Makna kata kalau guru kau ajar benda macam ni, makna kata kaedah yang dibuat tu pun dia reka-reka lah. Kan? Mata batin tu bukan duduk kat bawah sini, habis suruh tolak bawah sini. Ini bukan masalah mata batin. Itu yang kadang-kadang susah nak cakap kan. Tapi itulah bahaya dia kat situ lah kan. Bahaya dia kat situ lah. Okay, Ustaz. Dah pukul dah. Nak solat subuh lagi. Belum. Solat subuh apa? Kau pukul 5 solat subuh apa? Awal saya pergi masjid, Ustaz. Saya pergi masjid. Bersihkan tempat semua. Kau basuh kolah semua. Kau masjid mana jaga aku datang? Masjid. Saya pergi masjid, bersihkan, sapu semua, cuci toilet dorang semua. Walaupun kau nampak mamu macam penebar roti canai, sebenarnya tidak. Dia bersihkan masjid. Jangan nilai orang sebelah mata. Okay? Dia pergi cuci kolah masjid semua. Niat manusia ni Allah Ta'ala je yang tahu. Okay? Okay, bye-bye semua. Pergi tidur ke apa, tunggulah kejap lagi subuh lah. Okay, subuh ramai-ramai kita doa. Mudah-mudahan kita ni jauhkan daripada perkara-perkara yang syirik. Andai kata perkara tu kita tak sedar, minta Allah Ta'ala lindung kita sebelum benda tu masuk dalam tubuh badan. Perkara syirik yang masuk dalam tubuh badan ni bukan termaktub pada susuk saja. Begitu juga dengan arak, okey, dadah dan benda-benda ni semua tak boleh masuk dalam tubuh badan kita. Terutama arak Bagakah arak ni jangan kau masuk dalam tubuh badan kau, waimah macam mana sekalipun, jangan sampai dia jadi darah daging. Orang-orang yang dah minum arak ni biasanya banyak efek dia. Cuma korang tak sedar je. Kau tengok nanti macam mana anak kau jadi macam mana apa semua. Dia dapat apa? Benda yang tak baik. Okay, tapi kita harap kita jauhkan diri semua. Kita semua jauh daripada perkara-perkara macam ni. Okay? Ketum tak apa. Ketum kalau kata benda tu sampai mabuk, dia jadi haram lah. Tapi kalau kau minum untuk kesihatan, tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya tak payah minum terus lah. Benda yang boleh membuatkan kita steam, cuba kita elakkan. Selama ni ketum ni tak pernah diwar-warkan. Elok je korang, tak ada apa pun. Kan? Saya pun antara salah seorang yang pernah minum ketum. Mana aku cakap dalam live, saya pernah minum ketum. Jadi macam habit tau. Saya jadi macam habit. Jadi macam buat kerja makin sedap. Macam contoh kalau kita minum ketum, time macam ni buat kerja ni, otak ni dah macam nak buka bisnes apa, macam-macam benda boleh buka. Fikiran kita jadi best. Akan tetapi lama-lama benda tu jadi habit tau. Dia jadi macam kalau tak dapat jadi lembik. Kalau tak dapat jadi lembik. Sampailah saya minta masih doa Allah Ta'ala, ya Allah Tuhan aku, kalau benda ni boleh memudaratkan diri ke ya Allah jauhkan ya Allah. Allah Ta'ala tu mungkin nak lindung saya. Ada satu kawan saya ni bawa air ketum daripada Pahang. Dia bawa air ketum daripada Pahang.
Dia kata, Assalamualaikum bos. Bos, ini ada barang baik ni bos daripada Pahang, dia kata. So saya kata barang baik apa? Air lah macam biasa lah. Dulu budak-budak aku suka aku minum ketum sebab satu hari bukan satu botol, 3 botol, 4 botol. Aku beli, dia orang yang minum. Aku minum secawannya, dia minum sampai 3-4 botol. Pasal tu budak-budak suka kalau bos minum ketum sebab bos support sponsor dia lah. Okay, daripada Pahang. Air ketum tu daripada Pahang. Kemudian saya pun pergilah, dia kata. Kita dah kena kan. Jadi saya pun pergilah dekat workshop motor. Pergi kat workshop, saya minum 1 gelas. Masa tu kerja saya tengah banyak tau. Memang tengah banyak. Memang saya nak kena siapkan kerja saya cepat. Pergilah dekat kedai motor, minumlah satu cawan. Lepas tu, okay, saya pun balik. Kau bayangkan aku sampai kat office, aku jalan naik office tu dah jadi macam terawang-awangan. Aku dah rasa macam kat angkasa lepas. Okay. Aku sampai ke office, aku terbaring, aku rasa muka aku semua jadi besar macam ni. Jadi macam besar. Mati ke aku ni? Kita tak pernah rasa sakaratul maut. Jadi aku rasa macam aku dah nak maut lah. Adakah ini sakaratul maut? Aku jadi besar. Jadi besar. Sejak daripada itulah aku tak pernah lagi sentuh binatang-binatang semua. Ini aku sendiri yang rasa. Bayangkan babu. Aku dah rasa besar itu, terus aku tidur. Sampai besok pagi tidur tak sedar. Bangun-bangun kerja semua tak siap. Okay. So sejak daripada hari itu, budak-budak ni bawa lah ketum ke, pokok ketum ke, akar ketum ke, gambar ketum ke, memang aku tak layan dah. Memang tak usik langsung. Okay. So kalau korang rasa, aku tak tahulah budak tu kenakan aku tak apa benda dia tak dalam tu, aku tak tahulah. Okay. So kalau rasa benda itu boleh memudaratkan kita di satu masa nanti, okay, jauhkan. Aku ni kalau ikut rokok aku nak berhenti. Tapi itulah rokok ni aku tak tahu macam mana nak berhenti. Kalau boleh berhenti ni, sekarang juga aku nak berhenti kan. Okay. Sebab kita tahu dia memudaratkan satu masa nanti. Okay. So sekadar perkongsian, mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita. Okay. Dah. Pergilah nak cuci masjid ke apa ke, pergilah dulu. Okay semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.